Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, saya harap semua pelajar sudah bersedia untuk memulakan sesi PDPR pada hari ini. Okey, kita sambung video masih lagi bab 7, 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat Kartez. Okey, apa itu titik tengah? Okey, titik tengah ni bermakna titik yang membahagi dua sama suatu terbaring garis. Okey, suatu titik tengah ni dah namanya tengah, dia memang berada di tengah-tengah. Contohnya daripada garis A, B, A ke B ini, so titik tengah ini adalah ni, midpoint dia. Ini adalah titik tengah. Boleh? Dia berada di tengah-tengah. Okey, cuba tengok contoh 8, tentukan titik tengah bagi gaya lurus berikut. Okey, contohnya dibagi garis A dengan B. Cuba awak kira garis A ke B ni berapa kotak? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ke B ni adalah 8 kotak. So, okey. So, kalau berada di tengah-tengah dia, titik tengah dia adalah 4 kotak So, yang mana 4 kotak? 1, 2, 3, 4. So, P ni adalah titik tengah. So, titik tengah AB sama dengan P. Titik P Okey, alright. Okey, kita pergi pada soalan B pula. Dia suruh awak cari titik tengah bagi AB, A dengan B kat sini Nampak tak sengatan ni? Sengatan ini bermakna sama sama jarak. So, A dengan B tengah-tengah dia apa? D. Ini titik tengah dia. Titik tengah dia adalah D. So, titik tengah AB sama dengan D. Alright. Okay. So, tu yang pertama. Kalau yang tadi titik tengah dia dalam bentuk garis lurus Okay. Ataupun dia boleh tegak macam ni. Okay, kita kira kotak. Ataupun kita kira jarak dia. Okay, so macam mana kalau yang melibatkan jarak condong macam gini Okay, titik tengah dia ada rumus dia. Okay, rumus titik tengah ni adalah X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Okay. So, titik tengah bagi suatu garis yang condong, macam saya nyatakan kat macam ni Kalau garis condong macam gini, dapat ditentukan dengan mengenal pasti jarak mengufuk dan jarak mencancang yang masing-masing dibahagikan kepada 2. Okay, ini X ni adalah jarak mengufuk. Sebab paksi X Okay, Y ni adalah paksi Y. So, kita cari jarak mencancang. Okay, rumus ni biasanya dibagi pada senarai rumus dan peperiksaan nanti Okay, kita tengok contoh 9 Macam contoh 8 tadi, kita cari jarak yang melibatkan garis yang mengufuk. Ataupun kalau garis menegak pun kita boleh guna macam contoh 9. Okay, kita boleh guna contoh 8. Okay, macam mana kalau nak cari titik tengah yang melibatkan garis lurus yang condong macam ini. Contohnya A dengan B condong Okey, so untuk menentukan koordinat koordinat P titik tengah dia, okey, kita akan aplikasikan rumus titik tengah Sebelum kita aplikasikan rumus titik tengah, kita kena baca dulu koordinat bagi A. So, saya dah ajar macam mana baca koordinat A. A baca nilai pada paksi X dulu berapa sini? 1, okey, baca nilai pada paksi Y berapa? 7. So, koordinat A adalah 1, 7. Okey, cuba baca pula koordinat B ni berapa? Okey, 5. Okey, paksi Y berapa? 1. So, koordinat B adalah 5, 1. Okey, so sekarang awak ada 2 tau. A adalah 1, 7. Koordinat B adalah 5, 1. Okey, tadi A1 ni awak baca koordinat pada paksi X 7 ni awak baca koordinat pada paksi Y. Okey, 5 tadi awak ingat balik tak awak baca nilai pada paksi X. 1 ni awak baca nilai pada paksi Y. So, A dengan B kena labelkan titik pertama dengan titik kedua. Okey, contohnya kalau A awak labelkan sebagai titik pertama, so X1, Y1. B ni kalau awak labelkan sebagai titik kedua, dia jadi X2, Y2. Okey, so untuk dapatkan titik tengah AB,
titik tengah AB ni kita guna rumus X1 tambah X2 per 2 Y1 tambah Y2 per 2. Okey, rumus ni tadi saya dah nyatakan pada slide sebelum ni. Okey, so masukkan nilai X1. X1 berapa? 1. 1 tambah X2, 5. Okey, per 2. Okey, Y1, 7. Tambahkan dengan Y2, 1 per 2. Okey, alright. Okey, 1 tambah 5 berapa? 6 per 2. 7 tambah 1 berapa? 8 per 2. So, berapa koordinat dia? 3, 4. So, titik tengah dia adalah 3, 4. So, cuba awak cari, cuba cari mana titik 3, 4. 3 paksi S, 4 paksi Y. So, bertemu kat sini So, ini adalah P. 3, 4. P ni adalah titik tengah. Boleh? Okey. Memang yang membezakan okey, so untuk menjawab soalan titik tengah yang melibatkan garis condong ini kita guna rumus. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Okey, kita pergi pada soalan jom cuba 7.2. Jom cuba 7.2 ni awak boleh rujuk buku teks awak. Okey, buku teks awak muka surat 138 kelas. Soalan nombor 1 dia kata, dalam setiap rajah yang berikut, tentukan titik tengah bagi garis PQ. Mana PQ? Ini P, ini Q. So, P ke Q ni berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kalau 10 kotak, PQ ni adalah 10 kotak. So, titik tengah dia adalah 5 kotak Titik tengah dia adalah 5 kotak. So, mana 5 kotak? 1, 2, 3, 4, 5. So, titik tengah dia adalah B. So, titik tengah dia adalah titik B. Boleh? Okey, untuk soalan B pula. Okey, untuk soalan B. Okey, dia sudah cari titik tengah PQ, P ke Q. P ke Q berapa 5 tambah 5. PQ ni adalah 10 meter. So, titik tengah dia adalah 5 meter kan? Okey, sebab kita bahagi 2. So, P ke Q mana 5 meter? Okey, P ni. Ini 5 meter So, bermakna B ni adalah titik tengah. So, titik tengah bagi PQ ni adalah titik B. Alright? Okay, harap jelas Okay, untuk soalan B pula. Harap tulisan saya cantik Okay, untuk soalan nombor 2. Berdasarkan rajah di bawah, nyatakan koordinat titik tengah bagi garis lurus. Okay, saya akan bagi contoh 2A sahaja. 2B dan 2C saya minta awak buat Yang pertama AB A ke B. A ke B ni berada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. So, kalau 4 kotak, tengah-tengah dia berapa? 4 bahagi 2 AB ni adalah 4 kotak. So, kalau titik tengah dia, awak kena bahagi 2 So, awak kena dapatkan 2 kotak. So, mana 2 kotak? 1, 2. So, koordinat dia sini. Ini adalah titik tengah Titik tengah. So, titik tengah AB berapa? Okey, so maksudnya titik tengah AB sambungan koordinat. Awak baca sini. Awak baca koordinat ni berapa? 4. Okey, paksi berapa? 4, 8. So, koordinat titik AB adalah 4, 8. Okey, so untuk soalan B. Untuk soalan B, CD. CD kat mana? CD pun kat sini C dengan D. Okey, so carikan koordinat titik tengah dia. AD. Okey, AD yang mana? AD. So, kira berapa kotak? Bahagi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, titik tengah dia yang mana
Okey, cuba dapatkan. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, nombor 3A. Saya bagi contoh 3A sahaja. 3A dengan 4A. Okey, tentukan koordinat titik tengah bagi garis lurus. Okey, PQ. Mana PQ? Ini, P dengan Q. Okey, P dengan Q ni kalau awak buat garis, awak sambungkan garis PQ, awak perasan tak awak akan dapat garis condong Garis condong, bila melibatkan garis condong, nak dapatkan titik tengah dia, awak guna rumus. Okey, so untuk soalan A, nak dapatkan PQ. Okey, baca dulu koordinat bagi P. Okey, awak baca dulu nilai pada paksi X berapa? 2. Baca nilai pada paksi Y pula, 7. Q baca nilai pada paksi Y berapa? 4. Okey, baca nilai pada paksi Y dia pula 5. So, awak akan dapat 4, 5. So, untuk dapatkan koordinat bagi PQ ni, P awak dapat 27. Okey, Q awak dapat 4, 5. So, tadi 2 ni awak baca nilai pada paksi mana? Paksi X kan? 7 ni awak baca nilai pada paksi Y, 4 ini adalah nilai paksi X, 5 ni adalah nilai paksi Y. So nak membezakan P, koordinat pertama, Q, koordinat yang kedua, kita labelkan ini X1, sini Y1, ini X2, sini Y2. So nak cari titik tengah, awak kena guna rumus X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. So, X1 berapa? X1 2 2 tambah X2, 4 per 2. Okey, 7 tambah 5, 7 tambah 5 per 2. Okey, so 2 tambah 4 berapa? 6 per 2. 7 tambah 5, 12 per 2. Tekan kalkulator, 6 per 2, awak akan dapat 3. 12 per 2 awak akan dapat 6. So koordinat dia adalah 3, 6. Okey, itu untuk contoh 3A. Okey, cuba tengok cuba tengok 4A pula. 4A yang membezakan soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4. Soalan nombor 3 awak kena baca koordinat pada satah Cartez. Tapi untuk soalan nombor 4 dia dah siap-siap bagi dah koordinat dekat awak. So, awak tak perlu baca dah nilai pada koordinat. Awak terus ambil saja nilai koordinat yang dia bagi. Okey, contoh 4 dia kata tentukan titik tengah bagi pasangan berikut. Okey, A dia bagi ke awak. P adalah negatif 1, 7. Q dia bagi ke awak negatif 1, 1. So, ini adalah X1, sini adalah Y1, sini adalah X2, sini adalah Y2. Okey, so titik tengah dia adalah X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Awak akan dapat X1 berapa? Negatif 1 tambah negatif 1. Okey. Per 2. Okey. Ni, X1 tambah X2 ni negatif 1 tambah negatif 1 Okey, Y1 7 tambah 1 7 tambah 1 per 2. Okey, tekan kalkulator awak negatif 1 tambah negatif 1 awak akan dapat negatif 2 per 2. 7 tambah 1, 8 per 2. So, tekan dalam kalkulator awak negatif 1 per 2 awak akan dapat negatif. Tekan dalam kalkulator awak negatif 2 per 2. Awak akan dapat negatif 1. 8 per 2 awak akan dapat 4. So, jawapan awak adalah negatif 1. 4. Okey, itu saja untuk video kali ini. Saya harap membantu awak untuk menjawab soalan dalam buku teks. Okey, saya akan bagi latihan dalam grup Telegram. Ada masalah boleh tanya di sana Okey, jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.